شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا هدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Kejuruteraan dari aspek bahasa dan keilmuan Islam. Dari aspek bahasa, kejuruteraan termasuk dalam bidang sains gunaan yang berkaitan dengan teori asas dan mereka bentuk. Seterusnya, kejuruteraan bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisien. Dari aspek keilmuan Islam pula, kejuruteraan adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisien bagi tujuan kebaikan manusia. Dan yang terakhir, kejuruteraan dalam Islam digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. Dalam bidang kejuruteraan awam, kubah dan menara masjid menunjukkan kemahiran dan kefahaman Islam. Kejuruteraan awam memberikan sumbangan terhadap zaman kegemilangan tamadun Islam. Teknologi bangunan mempunyai hubungan rapat dengan bidang arkitek yang berjaya menunjukkan seni bina Islam yang amat mengagumkan. Seterusnya, saya akan membacakan dalil yang berkaitan dengan kejuruteraan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad, daripada surah Al-Fajr ayat yang ke-9, yang bermaksud dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ayat Al-Quran ini mempunyai kaitan yang rapat dan kemajuan manusia dalam teknologi binaan dengan kemampuan kaum terdahulu daripada kaum Samud yang memahat bukit untuk membina rumah dan tempat tinggal mereka. Kejuruteraan awam dalam bidang seni bina, hasil pembinaan Kaabah dan masjid yang perlu menara yang tinggi menunjukkan kepakaran yang dicipta oleh ilmuwan Islam terhadap bidang yang dipelajari, iaitu penciptaan bangunan. Umat Islam juga membantu dalam bidang ini melalui pembinaan beberapa terusan yang dibina. Sayyidina Umar membuat cetusan idea dengan memberi gambaran terusan untuk proses saliran air dari Sungai Furat. Laluan yang diwujudkan dinamakan terusan Abu Musa Asy'ari. Terdapat juga pembinaan terusan Ma'akal yang diwujudkan dan dikawal selia oleh Ma'akal Ibnu Yasar. Selain daripada itu, penggunaan saliran air di bawah permukaan bumi diusahakan di Parsi, iaitu Bandar Isfahan. Teknologi ini dicatat daripada Syekh Bahauddin Al-A'mili yang merupakan ilmuwan Safavi. Seterusnya, kejuruteraan mekanikal. Dalam banyak-banyak bidang teknologi, kejuruteraan mekanikal adalah suatu sumbangan yang besar yang banyak diperluaskan ilmunya dalam kejuruteraan. Antaranya hasil cetusan idea Banu Musa yang dibukukan pada kitab pada zaman itu. Walau bagaimanapun, nama Ibnu Sina pun tercatat sebagai antara tokoh Islam yang pakar dalam ilmuan kedoktoran. Di samping itu, tokoh ini juga dikenali bagi kepakaran terhadap kejuruteraan. Sumbangan beliau banyak tercatat dalam buku penulisan zaman kini yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia. Selain itu, Al-Khawarizmi pula menjadi perintis utama dalam revolusi perindustrian disebabkan ciptaan teori beliau untuk mendapatkan tenaga daripada udara dengan mencipta kuasa tenaga steam yang mendapat perhatian seluruh dunia. Selain itu, Al-Khawarizmi pula menjadi perintis utama dalam revolusi perindustrian disebabkan ciptaan teori beliau untuk mendapatkan tenaga daripada udara dengan mencipta kuasa tenaga steam yang mendapat perhatian seluruh dunia. Al-Jazari juga salah seorang jurutera mekanikal yang paling hebat pada zamannya. Beliau melontarkan idea bagi 50 alat mekanikal. Salah satu ciptaan terkenal beliau adalah jam air dan mesin untuk peninggian air, sehinggakan pada tahun 1976 di United Kingdom, Dunia Festival Islam dilangsungkan oleh Museum Sains London bagi memberi penghormatan kepada beliau atas ciptaan yang memberi manfaat asas yang penting kepada seluruh alam. Antara tokoh-tokoh terkenal dalam bidang kejuruteraan ini ialah Ismail Al-Jazari, Taqi Al-Din dan Banu Musa bersaudara. Nama sebenar beliau ialah Badi Al-Zaman Ismail bin
Ibnu Razaz bin Abul Iz Al-Jazari. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1138 dan meninggal pada tahun 1206. Beliau menulis buku pengetahuan ilmu, mekanik dan menerangkan 50 alatan mekanik serta cara membinanya. Tokoh kejuruteraan Islam yang seterusnya ialah Taqi ad-Din. Beliau telah menerangkan alat mengepam air dengan menggunakan roda berskop dan juga mencipta silinder piston yang dapat mengepam air ke atas. Silinder piston juga telah digunakan untuk menghasilkan satu panduan daya tolakan mengepam air ke atas. Seterusnya, Banu Musa bersaudara juga telah berjaya mencipta satu mesin yang menggunakan bantuan air dan angin. Mesin-mesin ini digunakan untuk memesing jagung, menghancurkan gula dan mengepam air. Jadi, Ismail Al-Jazari dan Taqi ad-Din ni, mereka telah berjaya membuat modifikasi terhadap satu alat yang bernama syaduh dan menerangkan tentang kaedah penggunaannya dalam kitab-kitab karangan mereka. Jadi syaduh ni ialah satu alat yang digunakan untuk mengangkut air bagi kegunaan pengairan, perumahan dan lain-lain. Mesin yang telah dicipta telah digunakan di Sungai Yazid di Damaskus, di mana mesin ini berfungsi menerusi roda yang separuh terbenam dalam sungai dan akan berputar disebabkan oleh aliran sungai tersebut. Taqi ad-Din juga menerangkan dalam kitabnya mengenai alat pengepam air yang menggunakan roda berskop. Antara sumbangan Islam dalam kejuruteraan ialah Masjid Al-Aqsa, Jerusalem, Masjid Umayyad, Damsyik, Syria, Jambatan Shahrastan Isra'an di Iran, Masjidil Haram di Mekah, Jam Air Gajah dan Syaduh. Kesimpulan yang boleh diambil daripada pembelajaran ini ialah kita sebagai umat Islam perlulah memahami bahawa sains dan teknologi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran telah banyak diberitahu tentang kebesaran sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Kebanyakan teknologi dari segi kejuruteraan dan perubatan masa kini ialah hasil dari pemikiran saintis Islam sejak zaman Bani Abbasiyah hingga ke zaman Bani Uthmaniyah. Dari segi sumbangan cerdik pandai Islam kepada perkembangan teknologi dan kejuruteraan, sejarah telah membuktikan bahawa banyak sumbangan yang besar telah mereka curahkan dan kesannya masih lagi dapat dirasai hingga ke hari ini. Banyak sumbangan tokoh ilmu Islam yang harus dihargai dan usaha perlu diteruskan bagi kemajuan umat Islam pada masa yang akan datang.